Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara saya Ketua Pos Immigration Sempatan Mekala, saudara saya yang ada dapat, mana yang tidak kenal dari Sabah, kata penyidik saya pun mungkin tak kenal. Ini kalau Sabah juga ni, saudara Tuan Muhammad Syarifuddin bin Salim Tuan, dan itu juga penyidik saya orang Sabah juga, Tuan Muhammad Syuari bin Adu. Baru 2 bulan di sini sebagai ketua cawangan Perkasaman Lawas. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Haji Al-Akbar bin Aziz Muhammad, Dai Lembaga Amanah Khairat Islam Lawas atau ringkasnya Lakil, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah, marilah kita mula-mula kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberi kesempatan di ruangan yang di hujung dunia lawas yang berdekatan bersempatan dengan Brunei ini. Maknanya kita diberi kesempatan untuk sama-sama dalam majlis yang punya, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan di kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan memberi berkat nur kepada penduduk penghuni di kawasan Mekala ini, khususnya kepada rakan-rakan saudara-saudara kita yang berada di sini. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu yang di belakang okey, sihat semua? Jadi yang bersedia untuk mendengar ceramah? Alhamdulillah. Karena setiap tahun 27 Rejab kita memang dibiasakan untuk mendengar tentang peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa, yaitu tentang Isra, bagaimana Nabi SAW diisrakan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dan begitu juga perjalanan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi dimi'rajkan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi untuk kita mendengar bagaimana peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang perjalanan yang hanya berlaku semalam saja. Jadi kita tumpukan perhatian, lupakan hal dapurku bangsa tadi kan. Oh, tak payah bangsa kan. Bagaimana utang-utang dibuat, lupakan dulu. Kita fokus tentang pendengaran kita pada malam ini. Dan yang paling penting sekali ialah bagaimana hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk kita laksanakan, untuk umat Nabi Muhammad laksanakan, yang mana membezakan kita orang Islam dan juga bukan Islam. Apakah hadiahnya? Kita dengar sebentar lagi. Okey? Boleh? Adik-adik boleh tumpukan perhatian? Okey. Mari. Untuk itu, tanpa melelahkan, kita serah pembesar suara ini untuk Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan apakah intipati, pengajaran atau perintah-perintah yang akan kita laksanakan atau sedang kita laksanakan, ataupun apa ilmu-ilmu yang kita belum dengar lagi tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih sahabat saya Tuan Pengacara Majlis Abang Zainuddin. Saya muliakan pegawai-pegawai kita pada malam ini dan juga muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayati atau mendengar satu peristiwa apa yang dikatakan oleh Tuan Pengurusi tadi, Tuan Pengacara tadi, peristiwa yang penting yang berlaku dalam sejarah Islam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam tadi, malam kemarin, malam kira tu 27 Rejab, malam ini walaupun siangnya 27, malamnya 28, ianya tidak masalah. Malam tadi kami ke Masjid Pulang. Kita memfokuskan di Masjid Pulang tentang Mi'raj. Jadi insyaAllah pada malam ini kita memfokuskan tentang Isra. Isra dan Mi'raj ini tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Setiap yang kisah yang ada dalam Al-Quran ini, banyak kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran cukup cantik. Contohnya kisah Nabi Yusuf AS. Bila tuan-tuan membaca permulaan daripada surah Yusuf sampai akhir surah Yusuf, memang tuan-tuan tahu makna dia. Memang tuan-tuan memang tajam sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita memfokuskan. Pada malam ini kita ada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kenapa yang kita setiap tahun kita menyambut peristiwa atau mendengar dan bulan Rejab tibanya 27 Rejab, kita mendengar peristiwa yang agung. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan, ini tidak diberi penghormatan oleh nabi-nabi yang lain. Kerana Allah merakamkan dalam Al-Quranul Karim, kerana Nabi kita, junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah SAW adalah penuntut kepada segala Nabi. Dialah yang lebih besar diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba perhatikan daripada juzul 15 ayat yang pertama tentang yang Allah menjelaskan Isra. Dalam Al-Quran, tuan-tuan memikirkan tentang Al-Quran ini memang cukup hebat. Allah mewahyukan kepada baginda Rasulullah SAW, dan yang kita menghayati, membaca, menghayati, yang kita mengambil pelajaran daripada yang Allah mengisahkan dalam Al-Quran. Jadi salah satu surah saja ini, surah Bani Israel atau surah Al-Isra, bermula daripada perkataan Subhanalladzi. Tidak ada perkataan kalimah Subhanalladzi, tidak ada permulaan surah-surah yang lain. Alhamdulillah, banyak surah yang ada, surah Al-Kahfi. Apa pula surah Al-Kahfi, surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala. Banyak surah-surah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati, surah Al-An'am. Tapi Subhanalladzi ini Allah memang, bila kita mengucapkan Subhanallah, tuan-tuan, bila kita mendengar sesuatu
yang kita mendengar peristiwa ini sedikit sebanyak setiap tahun mendengar, tapi memfokuskan. Tuan-tuan mendengar satu berita atau satu mesej yang baru. Tuan-tuan dapat daripada 2020 sampai ke 2021. Kalau 2020 tentang tahun yang kita tidak dapat membuat apa-apa. Tahun lepas sampai menyambut semua dihentikan baik. Jadi tuan-tuan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian Isra dan Mi'raj selalu yang kita sebut Isra Mi'raj. Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Isra satu topik, Mi'raj satu, tiada dua. Jadi bila kita nak memfokuskan ini, Isra dan Mi'raj ini, Isra perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa di Palestin, di Baitul Maqdis. Kalau bisa perjalanan pada zaman dulu mengambil masa selama 2 bulan itu, tuan. Mana ada dulu apa-apa kemudahan yang ada sekarang ni. Dari sini ke tuan nak pergi ke untuk menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, atau pergi ke negara-negara Europe sekalipun dalam 1 hari sampai. Tapi dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestin, mengambil masa mereka menggunakan berjalan di atas padang pasir, tidak ada apa-apa kemudahan, mengambil masa 2 bulan. Jadi apabila Nabi menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj ini, memang ada orang yang tidak beriman, tidak mempercayai betul kan itu berlaku ni. Kadang-kadang kita pun fikirkan ni, Nabi SAW pun sebagai manusia, walaupun manusia, tapi dia ada mukjizat. Ada manusia yang diberi mukjizat. Khatamin Nabiyyin, Khatamul Anbiya, penutup kepada segala nabi-nabi, penutup kepada segala nabi-nabi. Jadi macam mana boleh berlaku ni? Menaiki kenderaan yang begitu, kenderaan yang tidak pernah yang kita mendengar, burak dia, nama dia. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ianya berlaku pada waktu malam, bukan siang. Sebab dalam Al-Quran kata lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tentang kisah-kisah ini tuan-tuan mendengar dalam hati nurani tuan-tuan. Ini kisah ini untuk mendapat kerohanian kita dalam hati kita. Bukan yang kita ceramah, yang kita mendengar biasa tentang solat, tentang puasa, tentang malam-malam istimewa, tentang Maulid Rasul, tentang hijrah. Tapi tentang kisah Isra dan Mi'raj ini, kalau ada yang peratusan kita, iman kita ada. Contohlah yang kita katakan 10% yang ada kita, Allah bertambah keimanan kita, peratusan akan naik sampai ke 70%. Benar-benar. Sebab itu dikatakan peristiwa yang agung, peristiwa yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ianya berlaku pada waktu malam. Waktu malam ni banyak ada kelebihan dia. Kita banyak yang membuat tentang pada malam ini. Tuan-tuan bila selesai tugas tuan-tuan nak pergi untuk mesti nak diberi istirahat, kita melihatkan badan kita untuk mendengar kisah-kisah ini, untuk diberi semangat, untuk Allah memudahkan urusan kita dalam dunia. Ini yang hikmah mendengar kisah-kisah dalam Al-Quran, terutama kisah Isra dan Mi'raj.
Baik. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa atau mengapa berlaku Isra dan Mi'raj? Setiap kali mesti setiap politik yang kita dengar mesti ada soalan, mesti ada sebab. Apa sebab? 27 kebanyakan berpendapatan para ulama, mereka mengatakan Imam At-Tabari dikatakan dalam kitab beliau memang ianya berlaku dalam 27 rajab. Tapi kisahnya yang kita boleh sepanjang masa yang kita boleh menceritakan. Ianya tidak cukup untuk yang kita menceritakan 1 jam atau 1 malam saja. Kerana walaupun ianya berlaku pada waktu malam, Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala ke tempat-tempat yang bersejarah ini, tuan-tuan. Jadi setiap detik kita yang kita mengambil pelajaran. Itu saya katakan awal-awal, tuan-tuan, sedikit sebanyak yang kita dapat pengajaran daripada kisah tersebut. Okey. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ianya berlaku Allah menzahirkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 51 tahun. Lebih kurang juga ada yang beberapa bulan. Setiap isi hamba, hati isi hamba Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimu bidati sudur. Allah mengetahui segala isi hati hamba-Nya. Allah mengetahui segala isi hati kita. Kita ada rasa senang hati atau rasa sedih, rasa susah hati, Allah tahu. Yang penting kita isbir, bersabarlah. Bersabarlah. Sabar itu penting. Jangan yang kita mudah berputus asa. Kerana Nabi SAW, tuan-tuan, kenapa berlaku? Tidak lain, tidak bukan, pada masa itu ada 2 orang yang tersayang. Ini memang orang kita mesti tahu yang tentang cerita ini. Yang pertama, orang yang tersayang bagi Rasulullah SAW adalah isteri baginda. Isteri baginda Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri yang pertama, isteri yang menjaga baginda duka suka. Inilah maksud pasangan ini. Walaupun Siti Khadijah tua daripada Nabi SAW, 15 tahun tua daripada Nabi SAW, Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah semasa Nabi berumur berapa? 25. Siti Khadijah 40. Selama berapa tahun bersama dengan Siti Khadijah, sampai ni yang berlaku ni Israel 51 tolak 26 tahun kan? 26 tahun bersama dengan Siti Khadijah atau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, bersama dengan begitu kehidupan yang seronok, kehidupan yang menarik, tuan-tuan. Bila tuan-tuan baca kisah romantik dengan Siti Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, tentangan orang yang kafir Quraisy pada waktu itu di Makkah bukan senang. Tuan-tuan dulu dapat melakukan ibadah dengan sedap enak sekarang. Semua perjuangan mereka ni, perjuangan Nabi kita sebelum Nabi kita, Nabi yang terdahulu, dengan Nabi yang menutup kepada segala Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentangan bagi kita bukan senang selama berada di kota Makkah. Sampai ke umur 51 tahun
tiba-tiba Siti Khadijah wafat. Kewafatan Siti Khadijah, cuba kita bayangkan, macam hilang kekuatan Nabi SAW, isteri kesayangan baginda. Pada masa itu dia tidak ada isteri-isteri yang lain, seorang saja. Di kota Makkah Nabi SAW dan isteri seorang saja. Isteri-isteri yang lain bila Nabi setelah dia berpindah berhijrah ke Madinah, barulah ada ikut keadaan dan suasana dengan kebanyakan yang isteri-isteri yang jaga untuk dia berkahwin, dia beri penghidupan untuk mereka. Jadi kewafatan Siti Khadijah selepas 3 malam. Selepas 3 malam, bapa saudaranya Abu Talib meninggal. Dua-dua hilang kekuatan. Kadang-kadang dalam dunia kita ni, dalam dunia kita ni, stres kita ni, dalam tugas kita tidak dapat lari lah. Stres dalam tugasan kita tidak dapat lari. Kadang-kadang ada yang rasa gembira, ada yang rasa sedih. Kehidupan kita macam mandi kita juga, bukan dia lurus. Kalau lurus memang dia akan sampai ke melanggar ke mana-mana. Kita perlu tahu, mesti ada suka dan duka dalam kehidupan kita. Mesti marah dan seronok. Mesti kita sabar dalam kehidupan kita. Yang penting jangan yang kita keputusan yang tidak baik, keputusan yang tidak baik. Kalau suami isteri kalau ada masalah, boleh kita rujuk yang kita kisah dan Siti Khadijah dan Nabi SAW selama 26 tahun. Tapi mesej daripada penghidupan mereka ini, ya Allah, Tuhan, cukup cantik. Bila dua-dua meninggal, Nabi terasa sedih. Pada waktu itu kita panggil tahun duka cita, Al-Amul Huzni. Dalam syariat Islam kita panggil. Sebab ini dua-dua memang penting dalam baginda Rasulullah SAW di kota Makkah juga. Abu Talib sentiasa menjaga Nabi Muhammad SAW di luar. Semasa baginda berdakwah, kalau ada tentangan datang musuh-musuh Islam untuk menghantam Abu Talib, bila mereka melihat Abu Talib, mereka akan mengundur balik. Mereka tidak jadi untuk mengganggu kepada baginda. Bila balik ke rumah, Siti Khadijah yang cukup membanggakan baginda, menjaga. Kalau baginda rasa sedih, kalau kekalahan berdakwah, jadi tiba-tiba dua-dua meninggal, rasanya macam hilang kekuatan. Sekarang Nabi SAW memilih satu tempat, berpindah tempat yang lain. Itu dikatakan berhijrah, kan? Memilihlah satu daerah yang dinamakan Taif namanya. Taif. Tidak jauh daripada kota Makkah juga. Kalau ada musim kemarau di kota Makkah itu, menarik perhatian orang ramai, semua mereka pergi ke Taif. Taif ini satu daerah, satu kota yang cukup cantik. Memang subur bumi, segala buah-buahan semua dapat Taif. Dulu jemaah umrah memang tidak dibenarkan pilih. Sekarang mana-mana pun jemaah umrah, mereka semua akan dibenarkan pergi ke Taif. Mereka pergi, mereka menziarah masjid seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Di sana dimakamkan. Baik. Jadi Nabi SAW pergi ke Taif. Jadi di saat pun mereka tidak mahu menerima Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka penduduk pembesar Taif, mereka menghalaukan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka menyuruh dengan remaja-remaja melontar dengan batu sampai kaki begitu, sampai berdarah. Tidak dapat berjalan. Dia macam berjalan macam tu. Dia pun tertawa
nak pergi ke Makkah pun tidak ada isteri, tidak ada waktu mendukung, membantu Abu Talib, maka saudaranya kena rasa sedih. Dia pun balik sampai ke satu tempat. Dia duduk, dia pun sembahyang pada waktu malam, beristirahat dulu. Kemudian dia pun membaca salah satu surah daripada surah Ar-Rahman daripada Al-Quran. Bila dia membaca surah Ar-Rahman, rombongan jin di belakang mendengar dan terus memeluk agama Islam di tempat satu tempat yang dipanggil Nakhlah. Daripada Taif ke kota Makkah, Nabi berjalan, Nabi balik daripada kota Taif. Nak tidak pergi ke, kemudian dia pergi ke rumah kakak dia. Kakak dia berada dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memfokuskan yang kita peristiwa Isra ini dengan yang paling penting yang kita mendengar atau kita menghayati peristiwa yang agung ini ialah tidak lain tidak bukan Allah menzahirkan, membuktikan betapa kehebatnya Nabi kita, umat Rasulullah SAW memang lebih hebat daripada umat-umat yang terdahulu. Okey, langkah yang pertama, Nabi selepas yang tempat itu dia pergi ke rumah kakak dia, rasa dia sedih, memang tidak tahu terluka hatinya. Isteri meninggal, Abu Talib meninggal, nak pergi ke Taif pun mereka tidak mahu menerima dakwah. Sekarang Allah tahu, Allah yang menjaga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Jadi jangan mudah berputus asa. Kalau kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala pun selama 1 tahun yang kita diberi ujian yang pandemi COVID-19 ini, itu bukan nama ujian. Sebaliknya Allah memberi kesedaran kepada kita. Sebaliknya ada hikmah, tuan-tuan. Bala ini, wabak ini bukan wabak yang baru. Wabak-wabak yang sebelum ini pun semasa Nabi SAW pun ada juga wabak. Beberapa lama mereka nak menerima, mereka tidak suruh nak keluar, orang keluar tidak suruh masuk. Itu dalam hadis yang besar. Jangan keluar daripada daerah, walaupun yang kena yang ada wabak, walaupun yang kita kena atau tidak pun, kita pun jangan keluar. Jangan suruh orang keluar masuk ke dalam. Tapi ujian yang paling berat yang dalam sejarah dalam takwin Islam ini dirakamkan adalah yang bila kita nak rasa diberi ujian, Allah menguji kita, Allah menguji keimanan kita. Kita sabar ke tidak? Tuan pernah mendengarkan satu kisah. Satu kisah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, tuan mendengar dengan seronok.